Okay, Assalamualaikum semua. Ini cikgu nak bagi feedback sikit. Ada soalan. Soalan daripada pecutan Unicell daripada Cikgu Azman Rizki kan. Okey, soalan ni memang yang lain macamnya apabila dia beri pantulan ni kan. Ini. Pantulan pada garis Y sama dengan X tolak 1. Macam awak tak pernah dapat lagi soalan macam ni kan. Y sama dengan X tolak 1 ni. Tu nampak? Okey. Lepas tu putaran pula 180 darjah. Bukan 90 darjah. Selalu kita buat 90 darjah kan. Okey. Cuba kita buat soalan ni Okey. Nyatakan koordinat imej. Bila soalan macam ni. Soalan penjelmaan nombor 13 lalunya awak pergi dekat nyatakan. Itu soalan dia. Nyatakan koordinat imej bagi titik 24. Tu. Maknanya sekarang ni objek dia adalah di sini 24. So sekarang ni awak pergi dekat koordinat ni, papan koordinat. Manakah 24? So X dia 2, Y dia 4. Dekat sinilah. Kat sini 24 kita. Sekarang ni ini adalah objek kita 24. Start. Apa-apa hal kita start kat sini. Dan kita nak buat penjelmaan berikut. Penjelmaan yang pertama ialah P. P ialah pantulan pada garis Y sama dengan X tolak 1. Ada yang tanya cikgu, macam mana cikgu nak buat Y sama dengan X tolak 1 ni? Okey, dia macam soalan graf fungsi. Awak buat graf fungsi kan, bahagian D. Bila awak dah dapat dia punya persamaan garis lurus, macam mana awak nak lukis garis lurus tu? Kan cikgu kata buat cari dua nilai X dan Y ataupun cari dua koordinat. So sekarang ni awak carilah koordinat dia. Kalau X awak gantikan. Kalau X tu sama dengan X tu, awak tengok nilai X kat sini. Ada negatif 2 sampai 6 kan? Ada negatif 2 sampai 6. So mana-mana awak boleh ni. Mana-mana antara nilai negatif 2 sampai 6 ni. Awak boleh gantilah dekat paksi X ni kan ada negatif 2 sampai 6. So awak boleh ganti kosong. Cikgu ganti kosong je, senang. So Y sama dengan kosong tolak 1. Maka Y itu negatif 1. So kita dapat satu koordinat dia. Kosong negatif 1. Apabila X dia kosong, Y dia negatif 1. Apabila X dia sama dengan paling banyaknya 6 kan. Boleh je. Y sama dengan 6 tolak 1. 6 tolak 1 sama dengan 5. So lagi satu point. Apabila X itu 6, Y itu 5. 5. So sekarang ni kita plotlah dua koordinat ni pada graf kita. Ataupun dalam graf fungsi tu cikgu ajar kamu buat table kan. Buat table macam ni. X, Y. Kan ada dua nilai. Nampak? Ini maknanya kalau X tu kosong, Y tu negatif 1. Kalau X tu 6, Y tu 3. Gitu je. Okay. So buat macam ni pun boleh. Nak buat macam table ni pun boleh. Tak jadi masalah. Yang penting awak tahu nak plot kosong negatif 1 tu kat mana. Ni kosong negatif 1. Cikgu buat dengan pen lain sikit. Pen purple. Okey, kosong negatif 1. Sini. Ini untuk lukis garis lurus tau. Garis lurus. Y sama dengan X tolak 1 Lepas tu 6, 5. Alamak, dah langgar. 6, 5 kat sini kan. Kat sini. Tak apa, kita langgar je. Cikgu pun sebab guna pen ni dia tak berapa tepat tau. Awak mesti tepat-tepat dekat persilangan pertemuan 6, koordinat X dia 6, koordinat Y dia 5. So tepat-tepat ya. Cikgu punya pen ni itulah biasalah buat dekat sini kan, screen. Okey, so sekarang ni garis dia awak ambil pembaris, awak sambunglah. Cikgu tak straight sebab tak guna pembaris. Awak kena guna pembaris So itulah dia. Y sama dengan X tolak 1. Gitu. Inilah garis pantulan awak. Y sama dengan X tolak 1. Okey, sekarang ni awak nak pantulkan siapa? Kembali kepada objek dia tadi. Objek dia tadi adalah 24. Kita nak menyatakan koordinat imej
bagi titik 24. Mana 24 kita tadi? Yang biru. Kembali kepada biru. Ini 24 tadi kan? Ni 24 tadi. Okey, kita nak pantulkan. Sekarang ni kita nak kata di bawah penjelmaan berikut. Penjelmaan yang pertama ini P. P ialah pantulan. So, sekarang ni kita nak pantulkan. Bila garis dia sengit macam ni, awak tuju secara tegak. Secara bersudut tegak kepada garis. So, cara dia kita buat dengan pen oranye. Okey, daripada sini, awak tuju tegak. 1 bucu, 1/2 bucu. So, di belakang, ini cermin awak tahu. Yang warna purple ni, garis warna purple ni adalah cermin. Itu sebab, itu pantulan. Pantulan ni adalah macam seolah-olah awak menghadap kat cermin ni awak. Awak menghadap cermin kan. Tuju tegak dekat cermin. Awak di hadapan cermin 1/2 kan. So, di belakang cermin, 1/2, 1. So, itulah dia. Kita kembali ke pen biru. So, inilah dia punya image di bawah pantulan. So, kita bacalah yang pertama tu jawapan dia apa. Yang pertama jawapan dia kita baca koordinat X dia sini 5. Koordinat Y dia sini 1. So, jawapan dia 5, 1. Gitu. Kalau RT pula. RT meaning kita kena mulakan dengan T kan. Lebih afdal kita mulakan yang belah kanan. T dulu, lepas tu baru R. Okey, T apa? T ialah translasi. Okey, nak start kat mana? Kena start balik dengan 24 tadi. Soalan bahagian 1 dah settle tadi, dapat 51. Soalan bahagian 2, kita start balik dengan objek asal 24. Sebab sekarang ni soalan dia kita nak menyatakan koordinat image bagi titik 24. Di bawah penjelmaan berikut. Penjelmaan apa? RT. RT meaning T dulu jalan, baru R. Okey. T itu apa? T itu translasi 4-3. Ni semua dah terror kan translasi. 4-3 bermakna 4 ke kanan. Kita buat dengan pen biru tua. Okey, 4 ke kanan. Daripada mana? 24 ni 24 yang asal ni 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan dan 3 ke bawah. 3 ke bawah. Teruskan. 1, 2, 3. Cikgu punya ni tak betul. Okey, 3 sini 3. Dan di sinilah kita berhenti. Asal pen ni. 3. Tak berapa ni pen ni. Okey. So, dia berhenti dekat situ. Maka kita baca koordinat dia. Koordinat dia ialah X dia adalah 6. Y dia adalah 1. So, dia jadinya 6, 1. Itu yang pertama tahu dengan T, translasi. Lepas tu kita kena buat pula yang kedua R. Yang pertama tadi translasi T. Yang kedua R. Okey. Kita buat R pula. Kita buat R. R itu ialah apa? R ialah putaran 180 darjah pada pusat 32. Okey, bila putaran maknanya kita kena cari dulu dia punya pusat. Pusat dia adalah 32. Putaran kita buat dengan pen apa pula pen merah lah. Okey, putaran pada 180 darjah sekarang 180 darjah bukan 90 darjah macam biasa kita buat tu. Ini 180 darjah pada pusat 32. 3, 2. Ini pusat. Pusat selalunya cikgu ajar buat point je. Yang pangkah-pangkah ni objek dengan image. Pusat putaran buat point je. Okey. So, bila kita nak putarkan siapa? Kita nak putarkan yang biru ni. Yang biru tua ni. Kan tadi kita start dengan 24. Kita buat translasi. Dia berakhir dekat 61. So, 61 ni kita nak putarkan pada pusat 32. Okey, kita sambung. Sekejap Kita sambung. Ambil pembaris. Sambung. Pusat ke objek. Okey, pusat ke objek. Lepas tu buat anak panah.
Lepas tu macam mana dia nak putar 180? Putaran 180 ni awak kena bayangkan macam ni. Dari pukul 12, bila dia putar, dia akan pergi ke pukul 6. Ikut jam pun dia pergi pukul 6. Lawan jam pun dia pergi pukul 6. Betul tak? So sekarang ni bila putaran 180 darjah, tak kisah awak nak ikut jam ke, lawan jam ke, dia akan pergi ke tempat yang sama. So awak bayangkan, ni jarum jam awak yang merah ini, dia akan berputar. Kalau awak pusing ni pukul 12 awak. Macam mana dia pusing? Dia akan pusing, kalau ikut jam macam ni lah kan. Dia akan pusing kembali ke bawah ni lah kan. Maknanya dia akan jadi macam ni. Cikgu buat dengan pen hijau Okey, pen hijau. So dia akan jadi yang merah ni dia akan putar jadi macam ni. Kan? Betul tak? Kalau kiraan dia daripada pusat ni 1 3. Kiraan L kita 1 3. So nazi kita tu kalau 1 ke bawah, dia 1 ke bawah, dia akan jadi 1 ke atas, 3 ke sini. Ini 180 darjah. Kalau 90 darjah ke bawah, dia jadi ke sini kan, satunya. Tapi tak, ini 180 darjah. 180 darjah dia jadi macam, ni pukul 12. Awak bayangkan masa tu, pukul 12. Ini pukul 6. Macam tu. Dia putar 180 darjah. Gitulah. So, sekarang dekat sini lah awak punya image. Yang merah ni, dia putar jadi yang jarum merah. Jarum jam yang merah. Dia putar, ni pusat, bayangkan pusat. Dia putar jadi jarum jam yang hijau ni. Yang hijau ni. 180 darjah putaran dia. Pukul 12 jadi pukul 6. Kalau kiraan dia 1 ke bawah, 3 ke sini. So 1 ke atas, 3 ke sini. Dia jadi macam tu 180 darjah. Dia jadi the other way tau. Okay. Dia tak macam nazi kita yang biasa tu. So dapat point dia apa tu? Kosong. Ni 1, 2, 3, 4. 03. Dia punya jawapan 03. Itu jawapan akhir dia. So sekarang ni untuk markah. Markah. Kalau pemeriksa nampak 03 ni ada, dia terus bagi 2 markah kat sini. 51 ni memang dapat 1. Macam tu lah 3 markah lah awak dapat. Okay. Sekarang ni kalau dia kata soalan B pula. Soalan B dia kata PQRS. PQRS yang mana? Yang besar ni kan? Yang besar. PQRS ialah imej bagi JKLM di bawah gabungan penjelmaan VU. Okey, huraikan selengkapnya U dan V. Alright, okey. So yang besar ni PQRS yang besar adalah imej bagi JKLM yang awak nampak kan? PQRS tu kalau kita tengok, okey, PQ dengan JK. Kau tengok PQ dengan JK. Dua ni je awak tengok. Sama ada awak tengok SR dengan LM ataupun nak tengok PQ dengan JK. Okey, boleh je. Sekarang ni pasangan image dengan objek dia tu. Okey. Kalau image dia PQ, dia punya objek dia JK. Kalau awak perhatikan, PQ ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Sampai sini 8 kan? Allah. Macam mana pen ni? Pen ni dah tak ni. Okey, P ke Q 8 kotak kan? P ke Q ni kalau kita tengok, dia mengufuk, dia selari dengan paksi X. Lepas tu dia jadi PQ ni adalah image kan? Okey. Image bagi siapa? Bagi JKLM. JK pula dia macam ni, dia menegak. Itu menegak. Ini menegak. PQ dia mengufuk, JK dia menegak. Dan PQ 8 petak, JK 4 petak. So bila yang mengufuk jadi menegak ni, ini adalah melibatkan
putaran. Tu putaran. Putaran 90 darjah. Okey. So sekarang ni, tapi dia terlibatnya VU. VU ni gabungan penjelmaan kan. Dia tak boleh direct PQ tu nak jadi JK. Sebab dia bila putaran, konsep asas kita bila putaran, PQ jadi JK pula. JK ni, JK dia yang ini objek. Yang ni image kena ingat sebab dia kata PQRS ialah image bagi JKLM. Maknanya JKLM ni siapa? Ni objek. Yang PQRS ni siapa? Ni image. Dia macam tu. Kamu kena tahu tu. Okey, maknanya JKLM ni adalah yang asal, objek yang asal di bawah gabungan penjelmaan VU, maka akhirnya dia akan menjadi PQRS yang besar ni. Sekarang ni kalau gabungan penjelmaan, okey, JKLM, dia tak boleh direct jadi PQRS. Kalau kamu perhatikan, dia berbeza saiz. Kalau putaran, konsep asas putaran, dia mesti sama saiz. Dia tak boleh berbeza saiz. Tu. Maknanya kalau JKLM yang asal, dia nak jadi PQRS, okey, dia kena berputar dahulu. Okey, macam mana cara dia berputar? Senangnya kita ambil point yang dekat sini. Dekat, actually pusat putaran bebas sebab dia tak bagi rajah yang kedua kan. Okey. Cikgu rasa cikgu kena discard dan cikgu sambung balik untuk soalan B sebabnya banyak sangat contengan, so kita tak boleh nak terang. Okey, kita discard dulu. Kita hentikan dulu. Okey, kita sambung untuk soalan B tadi kan. Dia kata, yang tadi cikgu kata, siapa objek, siapa image. Okey. Tak nak pen merah, kita ambil pen purple lah. Okey, sekarang ni dia kata PQRS ialah image bagi JKLM. Maknanya JKLM ni adalah objek. PQRS ni ialah image. Kan dia cakap ialah image bagi JKLM. Maknanya ini objek asal. Ini image. Image ni maknanya yang the last. Setelah berlaku dua penjelmaan di sini. Penjelmaan yang pertama ialah U. Penjelmaan kedua ialah V. Okay. So U itu, dia akan menukar JKLM ni yang pertama kan. JKLM yang pertama, dia akan tukar something. Tak tahu something tu dia tak tulis, dia tak lukis kat sini. Maknanya awak kena cari. So kalau cikgu senangnya kita putarkan JKLM ni sebab nampak dia, kan tadi kita kata JK ni ke atas. PQ ni, orang kata melentang kan. So, nampak dia macam putaran itu beginilah putarannya. Putaran 90 darjah. Nampak dia berputar begitu kan. So, kita buat anak panah putaran itu dulu. Tapi, dia bukan JKLM ni direct jadi PQRS. Faham tak? Maknanya dia kena jadi something dulu. So, nak jadi something tu apa? Kalau kita tengok JK ni 4 petak kan. Senangnya awak bayangkan JK ni dia putar kat sini. Okay, cikgu buat dengan pen lain. Pen oren lah. Dia putar, dia jadi macam ni. JK yang tegak ni, dia jadi JK kat sini. K kat sini. Jadi JK LM. L tu dekat. Oh, L tu separuh-separuh pula Okey, maknanya kalau kamu perhatikan di sini. Okey. JM pun separuh. Ya Allah, ya Rabbi, soalan ni. Okey. JM dia macam ni. Dia naik macam ni. Separuh. Tak boleh. Dia naik separuh macam ni. Nampak tak? Dia macam ni. Ini. Dia pergi 90 darjah sini. Ni JM. JM. Lepas tu M ke L tu. Dia jadi separuh. Satu separuh. Separuh. Satu separuh. Cikgu kena pegang betul-betul ni. Separuh kan. Lepas tu yang daripada sini ke sini. Senangnya kita putar macam tu lah. JK LM. Sebab konsep putaran.
Okey, kita tahu U itu adalah putaran. U ni putaran. Bila putaran, okey, dia sama besar. Dia tak boleh kalau yang kamu tengok PQRS ni dah berbeza saiz dia kan. Dia lebih besar kan. Dia kalau putaran dia sama besar. Maknanya sekarang ni U ni ialah putaran. Dia putar dulu. Dia belum membesar lagi. Dia baru putar je. Sama saiz. Yang ni 4, dia pergi 4 kan. Yang ni macam ni. Yang ni pun macam tu. Yang ni 1, 2. Ni 2 petak sebenarnya. Sebab setengah 1, 2. So dia jadi setengah 1, 2. Sama kan. Lepas tu yang ni dia jadi sama. Sama saiz lah ni. Okey, objek yang pertama. Dia pergi objek yang kedua ni. Lepas tu daripada objek kedua, baru dia pergi yang ketiga ni. Dia membesar. Okey. Itu baru pembesaran namanya. Pembesaran. Sorry lah tulisan cikgu ni. Okey. Putaran. Kalau putaran, kita nampak JKLM. Dia berputar menjadi JKLM yang kedua. Kita kata M prime, L prime, K prime lah. JK prime, L prime, M prime. So, pusat dia, mana titik yang tidak berubah? J kan? So, putaran. Okey. Kita kata 90 darjah. Yang ni ikut arah jam. Pada pusat. Cikgu langgar sikit Pada pusat apa tu? Pusat J. Buat pusat J je. Itu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat J. Kalau pembesaran pula, maknanya daripada JK prime. Cikgu panggil prime ni. Ni yang tanda atas ni. JK prime, L prime, M prime ni. Okey. Dia berubah menjadi pula PQRS. Maknanya daripada J, K prime, L prime, M prime, baru dia jadi PQRS kan. JK jadi PQ. Nampak? JK dia membesar jadi PQ. K prime, L prime dia membesar jadi KR. K prime R. Lepas tu yang M prime, L prime jadi S prime, S prime. Macam itulah. So sekarang ni pembesaran. Okey, bila pembesaran mesti ada faktor skala. Okey, faktor skala dia berapa? Awak tengok image per objek. Image tadi kita kira kat sini. Yang purple tu 8 kan? Per dengan 4. So dapatnya 2. So faktor skala 2. Lepas tu pada pusat. Okey, cikgu langgar sikit yang nombor C ni. Pada pusat dia kalau awak perhatikan untuk pembesaran kan. Awak sambung aja P dengan siapa? P dengan J sambung. Ambil biru lah pula. P dengan J sambung. Zap. Okey. Lepas tu R dengan siapa? R dengan L prime kan? R dengan L prime sambung. Zap. So dia jumpa kat sini kan? Dia jumpa dekat K prime kan? So pada pusat K prime. Tapi K prime tu awak yang bina kan? Bukan. Sebenarnya dia adalah point apa yang diberi dalam soalan. Ni tak perlu K prime lah. Q kan? Dia dah bagi titik Q di situ dalam soalan. So pada pusat Q. Ya Allah, pensil. Pensil ni dia dah tak ni. Dia dah tak. Q. Okey. So maknanya jawapan dia putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat J. Ada orang dia nak buat pusat K ke pusat L ke boleh je. Tapi susah sikit lah. Dia macam complicated sikit. Senangnya pusat J. Bila pusat J dia putar kat sini kan. Pasti membesar macam tu. So senang sikit lah kalau pusat J ni. Pusat J. Lepas tu kalau pembesaran pula faktor skala 2 pada pusat Q. Itulah jawapan dia. Untuk soalan B. Okey. Kita discard dulu. Berhenti dulu untuk jawab soalan. Okey. Sekarang soalan C pula. Soalan C dia kata
diberi luas rantau berlorek. Bila rantau berlorek, awak kena kaitkan luas rantau berlorek ni. Okey, luas rantau berlorek maknanya yang besar ni luas image kan. Image tolak luas objek. Nampak tak? Okey. So, luas rantau berlorek sekarang ni yang 105 ni sama dengan luas image tolak luas objek. Itu sebab yang diberi tu rantau berlorek. Yang besar ni semua ni image. Lepas tu ditolak dengan yang tak berlorek itu objek. Objek tu yang asal tu kan. Okey, so sekarang ni kita tahu bahawa formula luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek kan. Okey, K tadi adalah 2. 2 kuasa 2 darab LO. So, sama dengan 4 LO. So, sekarang ni 105 sama dengan luas image. Okey, jap. Yang dia suruh kita cari ialah luas JKLM. JKLM ialah objek kan. Okey, so luas image kita tak tahu sebab LO kita tak tahu Yang kita nak cari ni JKLM ni ialah objek. Itulah LO kita tu. LO ni lah. JKLM ni. Maknanya luas objek. JKLM kan objek. So LO itu adalah JKLM lah. So 4LO. Maknanya sekarang ni LI kita ambil 4LO tolak LO. So dia jadi 3LO sama dengan 105. Maka LO sama dengan 105 bahagi 3. 105 bahagi 3 berapa? 3 kali 3, 9. 1, 5. 5 kali 3, 15. So, maknanya LO dapat 35. Itulah jawapan dia. Okey. 12 markah.